Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat pecinta Al-Quran yang saya kasihi dan saya hormati. Semoga pertemuan kita dan persahabatan kita di dunia ini kerana kasih dan sayang kerana Al-Quran akan mengikat kita insya-Allah bersama-sama, dan semoga Allah mempersatukan kita di dalam syurganya seperti mana Allah mempersatukan kita saat ini untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian Al-Quran bersama dengan saya dan kawan-kawan kita yang lain. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam kepada semua yang memberi salam kepada saya dan kepada semua daripada mula hinggalah akhir dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharapkan sihat sejahtera senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan sama-sama kita semua ini dipermudahkan segala urusan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Teman-teman yang dirahmati, untuk hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita daripada bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah An-Nur ayat 54 hingga 58. Jadi ayatnya hanya 4 ayat tapi panjang sikitlah. Jadi kalau nanti mereka yang nak belajar macam mana nak waqaf dan ibtidak pada ayat yang panjang boleh berikan perhatian nanti ya sewaktu penerangan yang saya sampaikan. Dan juga teman-teman yang nak buka Al-Quran silakan.
ke halaman muka surat 357. Tapi yang tak ada Al-Quran, jangan lari, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kami bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya kepada anda. Baik teman-teman dirahmati Allah. Mas semangat diharapkan semuanya bersemangat. Saya nak tanya juga komen tuan-tuan dan perempuan. So far macam mana suara saya ni, pecah ataupun sebaliknya? Karena berbeza dengan semalam, hari ini kita ada buat sedikit perubahan. Kita upgrade sikit sistem mic kita itu. Jadi kita telah beli satu equipment mic yang baru. Diharapkan ada perubahan khususnya pada kualiti suara. Kita kena yang lama itu kita dah guna agak beberapa bulan, mungkin dia dah rosak dan pecah. Jadi kita ganti baru. Diharapkan tuan-tuan dan perempuan telinganya lebih senang mendengar. Diharapkan dapat juga berikan komen nanti sepanjang pengajian ini, sewaktu kita berikan penerangan dan bacaan. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagi menyemarakkan lagi pengajian kita hari ini, saya nak mohon dan nak minta sangat-sangat tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa bantu saya dan kawan-kawan kita untuk menekan button share. Kita kongsikan pelajaran ini khusus bagi ahli keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, agar kita dapat bantu mereka. Jangan kita nak kita saja pandai, tapi kita biarkan pasangan dan anak-anak kita baca Al-Quran tergagap-gagap, terputus-putus, tak tahu nak wakaf tidak macam mana. Dahlah Al-Quran ini bukan bahasa kita, dia bahasa Arab. Manakan kita ada yang baca tak faham makna, jadi tak tahu nak wakaf, nak ibtidak tang mana. Jadi sama-samalah kita kongsikan agar mereka juga dapat dibantu untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang kedua, saya nak ajak teman-teman kita dapatkan komen, jom mengaji Al-Quran. Boleh tak? Kita komen dulu, jom mengaji Al-Quran. Baik teman-teman, bagi memberkati majlis kita hari ini, saya nak ajak semua yang ada, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, dah bersedia semuanya? Kalau dah bersedia, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. InsyaAllah kita nak menceria-ceriakanlah pengajian kita ini. Ada orang kata Ustaz mengaji Al-Quran ni cepat boring, cepat bosan. InsyaAllah kita akan cuba untuk mengatasi masalah tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak baca banyak. Kita hanya baca satu muka surat dalam setiap sesi pengajian kita. Tapi walaupun begitu, insyaAllah satu muka surat yang kita baca itu akan membawa kualiti yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. InsyaAllah, insyaAllah. Kita berdoa dan kita sangat optimis tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan segala urusan pembelajaran ini. Kita teruskan tanpa melengahkan masa. Perbacaan isti'azah sebelum kita masuk kepada ayat. Lafaznya biarkan jelas antara hamzah dan ain. A'udzu billah. Jadi kita tunjuk dulu lafaz isti'azahnya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita fokus agar pastikan kita lihat betul-betul hurufnya itu ya. Hamzah di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong. Zal di hujung lidah. A'udzu billah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Himinasyaitan 2 harakat nirrajim. Cuba kita baca sekali lagi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita masuk ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-54. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya poin-poin yang penting yang saya sampaikan insya-Allah. Dan diharapkan semuanya dapat memberikan fokus ya. Minta berikan thumbs up dulu boleh tak? Dan jangan lupa menekan button share ya. Kita lihat ayat yang pertama hari ini. Qul
ta bari kasrah, jaga hati-hati. A macam biasalah ya, hamzah dipangkal kerungkum. A. Ta bari kasrah bunyi ti. Jangan baca qul ati. Ati jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Qul ati'ullah. Dan lafz jalalah di sini dibacakan dengan tebal. 2 harakat. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Di sini ain bari dhammah terus naik di atas ra yang bersabdu, ya, di alif lam syamsiah di sini. Lam tidak dibunyikan. Jadi huruf waw, huruf alif ziyadah, huruf hamzah wasal, huruf lam. Ada 4 huruf di situ yang tidak ada pada bacaan, hanya ada pada tulisan, ya. Ain bari dhammah terus di atas ra. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau waqaf, lam itu diberikan tanda mati mendatang dan diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Jangan kurang daripada situ. Kalau kita nak berhenti di sini mestilah rasul. Sekurang-kurangnya. Jangan waqaf, ini bacaan yang salah. Wa ati'ur rasul. Itu salah betul. Mestilah rasul. Baru berhenti. Sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kemudian, tapi afdal di sini diwasalkan. Kalau kita nak wasal di sini lamnya bagi jadi fathah. Contoh, Qul ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama. Jadi la fa in, la nak ke fa itu jangan lambat. Itu kalau kita nak sambung, ya. Tapi kalau kita waqaf macam saya bagi tahu tadi. Kemudian ibtidak pada di sini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Apa maksud ikhfa? Disamarkan. Berapa panjang? 2 harakat. Asalnya hamzah bari kasrah bertemu nun bunyi in. Fa'in. Tapi datang ta jadi fa'in. Baru masuk tawallau. Lam itu bersabdu. Jangan baca tawallau. Tak betul. Sebab apa? Lam itu mesti ada syaddah di situ. Tawallau fa'innama fa'in. Di sini wajibul gunnah. Wajib dengung 2 harakat. Setiap kali teman-teman, sahabat-sahabat, setiap kali anda jumpa nun yang ada tanda syaddah ataupun mim seperti ini, mesti jangan lupa dengungkan 2 harakat. Fa'innama alaihi ma hummila ala di sini 2 harakat. Fa innama alaihi ma hummila wa alaikum. Di sini bunyinya sama, nama hukum je beza. Di sini wajibul gunnah, di sini mim mati bertemu mim idgham mislain saghir. Di bawah tajuk hukum mim mati. Baik, sebelum saya nak terus ni, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya ni. Nak tak kalau esok dan lusa kita bawa tajuk hukum mim mati, kita ceritakan tentang apakah maksud dengan hukum mim mati, apakah hukum-hukumnya, apa huruf-hurufnya, bagaimana cara bacanya. Nak ke tak nak kalau esok kita bawa tajuk khusus mim mati? Kalau nak, komen nak belajar mim mati. Tapi kalau tak ramai yang komen, kita terus sambung dengan bacaan ayat kita macam biasa. Ya, kita sambung sekejap. Wa alaikum 2 harakat. Ma hum. Sekali lagi di sini 2 harakat. Hummiltum. Dan kalau waqaf di sini jangan lambat, jangan panjang. Hummiltum. Begitu saja, jangan hummiltum. Itu tak betul, itu salah. Yang betulnya seperti mana saya beritahu tadi. Kemudian wa samarkan. Asalnya wa in. Asalnya hamzah bari kasrah bunyi in. Tak ada ta jadi wa disamarkan. Nun pun tidak, ta pun tidak. 2 harakat. Wa in tuti tu tati tu. Ta pula ti. Tuti'uhu tahtadu. Hati-hati jangan sampai tertukar makhraj, huruf-huruf antara ha dan ha, antara ta dan ta, itu huruf-huruf yang hampir sama. Zal dengan zai, itu kena hati-hati.
Qa dengan ghain, itu kena semua hati-hati. Huruf-huruf yang hampir sama. Si dengan si, itu hati-hati. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mempelajari dengan lebih detail tentang makhraj-makhraj huruf ini, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir. InsyaAllah saya kongsikan nanti bagaimana kami dapat berikan dan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asal dan tajwid untuk jadikan sebagai rujukan pembelajaran kita bersama. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kemudian wa ma 'ala ar-rasul, 'ala lam beri fathah naik di atas ra di sini. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Balaghul, ghain beri dhammah di atas lam. Ghain makhrajnya di mana? Di hujung kerongkong. Ghairi-ru. Dan lam ini dibunyikan, alif lam qamariyah di sini. Jom tarik nafas, kita bacakan bersama-sama insya-Allah. Teman-teman dirahmati Allah, kita bermula pada qul ati'ullah. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Boleh? Macam mana? Sekali lagi tarik nafas kita bacakan. Qul ati'u Allah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Baru berhenti. Tapi berhenti pada ayat. Jangan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Kita masih lagi di awal pengajian kita. Teman-teman dirahmati Allah. So far macam mana? Terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan kita ni yang semoga Allah membalas jasa mereka. Yang tolong tulis poin-poin yang penting ini. Bukan saja sebagai rujukan kawan-kawan kita yang lain, tetapi saya pasti sebagai membantu diri mereka sendiri untuk lebih mengingati pelajaran-pelajaran. Semoga Allah permudahkan urusan. Dan saya harap sangat-sangat, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti pengajian bersama saya ini, kongsikan ilmu yang tuan-tuan belajar di sini dengan ahli keluarga tuan-tuan. Dengan anak-anak, kalau kita baca buat tadarus Al-Quran di rumah, contohnya isteri, ayah, suami, anak-anak baca Quran sama-sama. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar dengan saya di sini, ini kongsikan dengan ahli keluarga di rumah. Kalau mereka masih lagi kurang jelas, ajak mereka tonton live kita mengaji bersama-sama. Ya. Ini kita bawakan secara percuma tuan-tuan dan puan-puan. Tak semestinya nak kena jadi ahli dulu baru ikut live kita ini. Siapa pun dapat kita berikan secara percuma. Cuma saya harapkan daripada tuan-tuan dan puan-puan, doakan saya diberikan kekuatan dan kesihatan untuk meneruskan perkongsian ini. Kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu, sekali lagi yang baru bersama dengan kita, jangan lupa bantu saya untuk menekan button share insya-Allah ya. Kita lihat ayat yang seterusnya ini. Ayat yang ke-55. Wa'adallah, di pertengahan kerongkong, wa'adallah, dan lafaz jalalah dibaca tebal. Jangan baca wa'adallah, itu nipis. Dengarkan ya. Kalau dia begini tuan-tuan dan puan-puan, sifirnya sangat senang. Kalau lafzul jalalah ini, perkataan Allah ni dipanggil lafzul jalalah. Minta ada yang tolong tulis ya. Datang sebelumnya baris fathah begini ataupun dhammah dibaca tebal. Tapi kalau sebelumnya dibaca nipis, minta ada yang tolong tulis. Contoh, saya bagi contoh. Kita baca baris fathah, kemudian kita baca baris dhammah, kita baca baris kasrah. Contohnya, Abdallah, tebal. Abdullah, tebal. Abdillah, nipis. Dengar.
Betul kan? Kita contoh sekali lagi. Kita baca baris fathah. Sekarang ni kita tukar. Baris fathah, kasrah, dhammah. Jadi tebal, nipis, tebal. Rasulullah. Rasulillah. Nipis. Rasulullah. Tebal. Itu. Dia punya sifir dia. Sangat senang. Dia berlaku pada perkataan Allah dan Allahumma. Allah dan Allahumma. Wa'adallahu alladhi. Zi di hujung lidah. Zi. Bukan zi jadi huruf zai nanti. Ini huruf zal. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Bukan min. Asalnya memang min. Tapi di sini hukum ikhfa. Bukan hukum izhar. Hukum ikhfa. Jadi kena baca samar. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak belajar dengan lebih detail tentang cara membaca hukum-hukum nun mati dan tanwin dan sebagainya, jangan ke mana-mana, insya-Allah tunggu sehingga akhir. Saya kongsikan nanti bagaimana kami dapat berikan buku tajwid kepada anda serta rakamannya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihah. Dua harakat. Kum idhar syafawi, jangan panjang. Mim mati yang ada tanda mati asli. Terus masuk. Wa'amilus. Lam bari dhammah. Terus nak di atas sad. Jadi sama seperti tadi. Huruf waw, huruf alif ziyadah, hamzah wasal dan lam tidak ada pada bacaan. Hanya pada tulisan. Wa'amilus salihah. Ha. Bukan ha. Beza. Ha dipangkal. Ha di pertengahan kerongkong. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْخَ di hujung kerongkong. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ di sini dua harakat wajibul gunnah. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ idhar syafawi. Terus masuk. Fil ardi kamas ra jadi tebal. Fil ardi kamas takhlafalladzina min. Di sini ikhfa, samarkan dengan tebal dua harakat. Min qablihim. Qab ada lantunan qalqalah surah di sini. Ada 5 huruf qalqalah semuanya. Ba, jim, dal, khaf dan juga ta. Qablihim idzal syafawi wa la yumakkinanna lahum wa la yumakkinan. Dua harakat di sini. Berapa ramai orang yang langgar dia tak panjangkan di sini, ya. Kena ingat nun sabdu dua harakat. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi ra di sini dibaca tebal, ya. Dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilan dua harakat. Wala yubaddilannahum. Di sini juga dua harakat. Mim mati bertemu mim. Idgham mislin saghir. Kemudian mim di sini ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi ba. Hukumnya iqlab. Tolong tulis iqlab. Itulah dimasukkan iqlab, iaitu menukar bunyi nun kepada ba. Bunyi nun kepada mim. Dengan kadar panjang dua harakat. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani, nun mati tidak diberikan tanda mati pada hukum iqlab, tetapi diberikan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Mim, baca macam itu, bukan min lagi dah, tapi jadi mim ba'di khawfihim amna. Am izhar syafawi, jangan panjang. Bunyi am terus masuk na, dan di sini jadi ma'iwat, ya. Jadi daripada amnan bila waqaf jadi na gitu, ya. Satu baris dua harakat. Kemudian ada huruf jim kecil di sini, waqaf jaiz, boleh waqaf, dan ibtidak pada ya'budunani, ya'budu dua harakat. Nani, na pertama satu, ni dua harakat. La yushrikuna bi syai'a. La yushri, ri, ra ni jadi nipis. La yushrikuna bi syai'a. Kemudian waman disamarkan daripada waman jadi waman dua harakat. Kafara ba'da dha di ujung lidah. Kafara ba'da dhalika fa'ula.
Faula di sini u jangan panjang. Huruf waw ini huruf ziyadah saja. Jangan baca faula. Baca mat tabi'i ataupun mat asli itu tak betul. Di sini baca faulaika humul fasiqun. Boleh insya-Allah dia tarik nafas. Kita bacakan bersama-sama ayat ini. Agak sedikit panjang jadi perlu pada kita baca dengan qit'ah yang lebih pendek teman-teman, untuk membantu mereka-mereka yang mungkin ada masalah pernafasan, tak sampai nafas dan sebagainya. Jom tarik nafas, kita mulakan bacaan. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Saya waqaf di situ dan saya ibtidak pada la yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum. Saya waqaf di situ dan saya ibtidak pada wala yumakkinanna lahum. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Baik, so far macam mana teman-teman dirahmati Allah? Dapat belajar sesuatu diharapkan insya-Allah. Dan jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan saya thumbs up dan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Baik teman-teman, so far macam mana? Okey, diharapkan mungkin boleh berikan sedikit komen di bawah macam mana penyampaian dan huraian yang saya sampaikan ini. Mudah difahami ataupun payah, senang diikuti ataupun sebaliknya. Terlalu laju, terlalu pahan ataupun apa juga komen daripada anda, minta tolong tulis di ruangan komen. Baik sahabat-sahabat, sekali lagi yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan dan selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Kita nak lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-56. Baik, kita dah baca sampai sini tadi Oh maaf, baru 55, nak masuk 56. Ini baru ayat 56 Jadi tadi kita baca sampai sini. Wa aqimus shalah. Sama di sini mim baris dhammah terus nak di atas sad. Jadi ada beberapa huruf yang silent di sini. Huruf waw, alif ziyadah, hamzah wasal dan lam. Banyak ada hari ini kita lihat contoh huruf yang ada pada tulisan tidak pada bacaan Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Di sini juga sama. Waw silent, hamzah wasal, alif ziyadah silent, hamzah wasal silent, lam silent. 4 huruf silent di sini. Ta baris dhammah terus di atas zai yang bersabdu. Wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Baik. Boleh insya-Allah tarik nafas kita bacakan. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. La ni 2 kali. La la'allakum idza syafawi. Jangan panjang terus masuk turhamun. Sekali lagi kita bacakan. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
Dan kemudian kita masuk ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Diharapkan semuanya masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, janganlah lupa belanja saya thumbs up dan belanja share. Belanja share, insyaAllah kita kongsi-kongsikanlah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ilmu ni dia bersifat dia bertentangan dengan harta dan wang ringgit. Kita lagi banyak kita share, lagi banyak kita akan dapat insya-Allah. Semoga tuan-tuan yang tolong share ni dia mendapat keberkatan belajar mengaji. Allah kuatkan ingatan dia insya-Allah sebab dia berusaha nak bantu orang walaupun dalam keadaan dirinya pun masih lagi perlukan pada bantuan. Baik teman-teman, jom kita lihat ayat yang seterusnya. La tahsaban, dua harakat. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. Bukan fil, beza. Fa berkasrah fi, bukan fi ya bunyinya. Fil ard, dan makhraj huruf yang terakhir pada tepi lidah itu. Ard gitu ya. Kemudian wa ma'wahumun nar. Humun di sini dua harakat. Wa ma'wahumun dua. Kemudian nar, ra jadi tebal. Jangan baca nar. Humun nar itu tak betul, itu salah ya. Wa ma'wahumun nar. Nar itu ya. Wa labi'sal masir. Sir itu ya. Jom kita bacakan ayat ini bersama-sama. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir. Dan baru berhenti dan masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Ayat ni ayat yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang baru first time bersama dengan saya. Mungkin saya boleh perkenalkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan boleh perkenalkan diri tuan-tuan dan puan-puan kepada saya dan kawan-kawan kita. Ya. Mungkin boleh tuliskan daripada mana anda, ya, dah berapa lama ikuti pengajian ini dan so far macam mana. Dari segi ada tak peningkatan dalam kualiti bacaan Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan ya? Mungkin boleh berikan komen sikit di ruangan bawah. Kita teruskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu li. Di sini ya bersabdu, tekankan. Ayyuhalladzina amanu liyasta'dhin, samarkan di sini. Liyasta'dhin, dua harakat. Kumulladzi di ujung lidah. Namalakat, ini satu. Namalakat, ada bunyi hamas, bunyi angin di situ. Aimanukum walladzina lam yablughul yab ada lantunan khokholah di sini ba ya. Yablughul huluma min samarkan kum idhar syafawi, jangan panjang, terus masuk. Thalatha marrat. Kalau waqaf ta maftuha ini dia kekal bunyi ta. Jangan baca marrah jadi ha. Itu ha ataupun ta marbutah, ta simpul. Tapi kalau ta maftuha, ta yang terbuka begini, maka dia kekal dengan bunyi ta. Dan pastikan kalau contoh yang begini diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Thalatha marrat. Baru berhenti. Jangan waqaf dengan thalatha marrat. Itu tak betul. Itu salah. Mestilah marrat. Baru berhenti. Dan bila berhenti, betul pastikan ada bunyi hamas. Bunyi angin itu. Min qabli salatil fajr. Min, samarkan 2 harakat. Qab, lantunan.
qabli salatil fajr. Til, bukan til. Jangan macam salatil. Salatil. Tak, bari kasar bunyi ti, bukan t ya. Min qabli salatil fajr wahi hafadat. وحين تضعون ثيابكم dua harakat ثيابكم من الظهيرة ومن di sini iqlab, tukarkan daripada nun kepada mim. ومن بعد صلاة العشاء. Boleh insya-Allah kita baca bersama-sama, tapi kita habiskan dulu. Di sini kalau waqaf pastikan hamzahnya diberikan tanda mati mendatang Salatil Isya baru berhenti. Thalathu auratil lakum. Di sini idgham bila gunnah, asalnya ta tanwin di bawah tin, auratin, datang lam jadi auratil. Thalathu auratil lakum. Kemudian laisa alaikum wala alaihim junahum. Di sini bunyikan mim, junahum. Kemudian ba'dahun. Kalau waqaf di sini dia kekal bunyi dengung dua harakat. Kalau waqaf pada nun sabdu. Jangan waqaf, ini bacaan yang salah. Ba'dahun. Tak betul. Di sini kena baca ba'dahun. Baru berhenti. Ba'dahun. Kalau boleh ikutlah baca sama-sama. Jangan hanya mendengar. Tuan-tuan, praktiskan sekali bersama-sama dengan saya insya-Allah. Tawafu. Wa bersabdu. Tawafuna alaikum. Di sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba, panjangkan dua harakat. Tawafuna alaikum ba'dukum. Di sini pula izhar syafawi, pastikan tengok perbezaannya. Mim mati, mim mati. Mim mati ni ada tanda mati, mim mati ni kosong. Mim mati ni bertemu ain, mim mati ni bertemu ba. So, jadi mim mati yang ada tanda mati jangan panjang, sempurnakan saja. Mim mati yang ada huruf ba itu dipanjangkan dua harakat. Kalau anda masih lagi keliru, saya tanya tadi di awal pengajian kita ini, kalau esok saya bawakan tajuk hukum mim mati, tuan-tuan dan puan-puan nak tak? Ataupun kita sambung bacaan Al-Quran ini. Mungkin boleh berikan komen sedikit di ruangan bawah. Nanti kita tengok macam mana respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Nak yang mana? Tapi sebenarnya hukum mim mati itu adalah sebahagian kecil daripada konten ataupun isi kandungan pelajaran daripada buku tajwid yang kita postkan dan kita berikan kepada ahli cepat Quran. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Kemudian kadzalika ya bersabdu. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Boleh insya-Allah kita bacakan bersama-sama ayat ini. Tarik nafas, ayatnya agak sedikit panjang tapi ada tempat-tempat waqaf-waqaf yang saya bagi tahu tadi itu. Mungkin tuan-tuan boleh berhenti supaya kita dapat baca Al-Quran dengan cantik. Dia tips nak baca Al-Quran bila ayat yang panjang ni ialah berhenti bila nafas hampir habis. Jangan berhenti bila nafas habis. Kalau berhenti bila nafas habis, kita berhenti dalam keadaan terketar-ketar kepala. Jadi kita nak gagah juga sampai habis. Jadi tak cantik. Kita rasa sendiri yang baca, kita sendiri rasa nafas kita hampir habis. Cepat-cepat cari tempat yang sesuai. Jom tarik nafas kita bacakan. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Boleh sekali lagi tarik nafas kita bacakan ayat ini. Ayat ini ceritakan tentang adab-adab untuk anak-anak ataupun jika kita ada macam orang gaji dan sebagainya di rumah. Ada waktu-waktu yang tak dibenarkan masuk ke dalam bilik kecuali dengan izin. Jangan tiba-tiba buka pintu. Itu tak ada adab orang kata. Ini salah satu perkara yang berlaku. Kadang kita tengok walaupun di rumah itu anak nak masuk bilik mak ataupun mak nak masuk ke bilik, contohnya bilik tu bukan anak-anak kecil lah, anak dara ataupun dah remaja, dah besar ya. Jangan main buka pintu macam tu je. At leastnya ketuk pintu dulu. Ini adab Islam ajar kepada kita. Antara waktu-waktu yang dilarang untuk kita masuk ke dalam bilik. Walaupun dalam rumah kita sendiri. Adik masuk bilik kakak ataupun kakak masuk bilik abang dan sebagainya. Itu pastikan diketuk dahulu, diminta izin dahulu. Ada waktu-waktu yang dilarang. Antaranya min qabli salatil fajr. Sebelum solat fajar. Sebelum subuh. Maksudnya jangan pula pukul 5, 6 tu terus masuk. Hatta kalau kita nak kejut bangun sahur pun. Ini banyak kesalahan. Ini saya beri selingan sedikit lah. Hatta kita nak kejut bangun sahur pun. Kerana kita tak tahu yang dalam itu mungkin dia tengah tidur, tertidur. Biasalah kadang tak sedar. Kain selimut terselak, kain terselak, tersana, terkangkang sini. Jadi itu mesti aurat itu dijaga. Walaupun nak kejut makan sahur. Qabli salatil fajr. Wa hina tada'una thiyabakum minadh dhahir. Dan waktu kita buat salin baju dan sebagainya, waktu tengah hari. Contohnya selalunya tengah hari ni orang rehat. Orang baring-baring, tidur dan sebagainya. Dan wa min ba'di salatil isya. Dan selepas solat isya, yang ni malam lah. Malam waktu tu orang dah buka baju, salin baju nak tidur dan sebagainya. Jadi itu antara adab-adab yang kita mesti jaga. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa sekali lagi bantu saya. Tekan button share. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni yang bersama-sama dengan saya ini. Jika anda, tuan-tuan dan puan-puan, ada masalah bacaan Al-Quran tak lancar, ada masalah bacaan Al-Quran tergagap-gagap, tak ingat hukum tajwid dan sebagainya, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir, nanti saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami berikan buku asal dan buku tajwid serta rakamannya kepada anda, insya-Allah sebagai rujukan dan bimbingan. Tapi sebelum itu, kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak sekarang ini, jom kita baca sama-sama daripada mula awal ayat 54 hingga 58 daripada surah An-Nur, muka surat 357. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya mohon dan saya raju tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menekan button share, kita kongsikan pelajaran ini dan jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Kita teruskan bacaan kita. Baik teman-teman, bersedia insya-Allah Kita akan mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Jadi begitulah sikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan kali ini. Jadi insya-Allah esok sama ada kita sambung ayat ini atau kita bawa hukum mim mati, bergantung pada respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan nak yang mana? Komen di bawah. Jadi sebelum saya bagi tahu, sebelum saya berakhir ini, tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang mungkin baru mengikuti pengajian kita, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan live ini setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10.30 malam bulan Ramadan dan 10 malam
di bulan-bulan di luar Ramadan. Jangan lupa untuk follow dan like page pengajian kita untuk dapatkan pengajian Al-Quran secara percuma. Kita berikan kepada anda. Kita akan belajar satu hari satu muka surat Al-Quran insya-Allah. Sampai perlahan-lahan lah. Lama-lama insya-Allah. Semoga Allah panjangkan usia kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama. Baik, sebelum saya berakhir, jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, jika anda ada masalah bacaan Al-Quran tak lancar, jika anda tak ingat hukum-hukum tajwid, jika anda tak dapat membezakan makhraj-makhraj huruf dengan baik, insya-Allah saya ada benda yang penting nak saya kongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita telah berjaya membantu ramai untuk menguasai dan mengatasi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi jika anda ingin kami bantu mengatasi masalah tersebut, ataupun jika anda tahu pasangan anda, anak-anak anda, ibu ayah atau ahli keluarga yang menghadapi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, ataupun anda merasa terlalu malu nak mengaji ini kerana mungkin usia sudah lanjut, jangan bimbang. Lebih baik kita berusaha hari ini daripada kita pulang bertemu Allah di padang mahsyar kelak di dalam keadaan bacaan Al-Quran pun masih lagi tak lancar. Apalah jawapan yang nak kita berikan. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang. Dapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan. Dalam buku ini, bagi mereka yang nak belajar daripada zero pun sangat sesuai. Sangat sesuai. Hatta kita telah berjaya membantu mu'allaf untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Hanya dengan bermula dengan buku asas dan buku tajwid ini. Dan kemudian belajar mengikuti live yang saya bawakan setiap hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada awalnya kita akan belajar dan memperbetulkan. Mungkin ada yang dah kenal, tetapi dia masih lagi di peringkat perlu kepada penambahbaikan dari segi sebutan huruf. Macam saya bagi tahu tadi, dalam huruf hijaiyah ini ada huruf-huruf yang sampai sama. Contoh, huruf Ain baris kasrah dengan Hamzah baris kasrah. Ain dengan I. Kadang orang masih lagi confused. Ataupun Ta dengan To. Baris fathah. Ataupun baris kasrah. Ta baris kasrah bunyi Ti. Ta baris kasrah bunyi Ti. Zal baris fathah bunyi Za. Zai baris fathah bunyi Za. Dengan nak sama. Tapi kalau anda masih lagi keliru, ataupun anda tak ingat hukum tajwid yang saya bagi tahu tadi itu, jadi jangan lepaskan peluang. Dapatkan dua buah buku ini, iaitu buku tajwid yang biru, buku asas yang biru, yang pink ini buku tajwid. Dalamnya kami telah rakamkan setiap halayan daripada rakaman buku tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat aksesnya, kami berikan. Sama ada melalui Facebook Close Group Cepat Quran ataupun melalui aplikasi Cepat Quran. Tak faham, nanti jangan malu bertanya. Sebab itu pepatah Melayu kata apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau kita tak mau sesat, jadi kena belajar, kena bertanya. InsyaAllah. Dan macam mana anda nak bertanya dengan kami? Ustaz, kalau saya dapatkan buku ni, macam mana saya nak tanya Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan layak mendapatkan konsultasi. Apa maksudnya? Tuan-tuan hubungi kami, buat appointment insyaAllah. Admin kita akan bantu untuk dapatkan appointment, untuk dapatkan slot. Jadi kita boleh buat video call. Walau di mana saja anda berada. Tak semestinya appointment kena datang pusat pengajian kita. Walau di mana saja anda berada. Saya ulangi sekali lagi. Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia ataupun di mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang. Dan pemisah untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran. Dan selain daripada itu, kami akan berikan kepada anda nota tajwid Resam Usmani. Dan kita akan berikan juga kepada anda rakaman bacaan Al-Quran. Keseluruhannya akan diberikan daripada masa ke masa. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak cukup dengan itu. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Jadi macam mana Ustaz? Jadi macam mana ni yuran bulanan tak ada, yuran tahunan tak ada? So macam mana? Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya mengenakan yuran keahlian itu pun hanya sekali saja untuk menampung sebahagian kecil daripada kos yang kita tanggung. Kita nak cetak buku ni, kita nak hantar buku ni, nak print buku ni, nak post buku ni ke rumah anda. Kita nak buat rakaman buku ini kepada anda. Dan kita nak bawakan live ini kepada anda. Ini memerlukan sedikit kos. Tapi itu pun anda tak perlu tanggung semua. Hanya bayar sebahagian kecil sahaja. Untuk tempoh promosi ini, kita berikan RM250 untuk seumur hidup sepanjang hayat. Anda akan mendapat update daripada kami daripada masa ke masa. Setiap kali kita berikan pelajaran-pelajaran yang baru, anda layak menerimanya. Tanpa perlu membuat sebarang yuran pembayaran tambahan selain daripada yuran keahlian yang anda lakukan. Jadi
sangat-sangat membantu, alhamdulillah, kerana banyak komen dan feedback yang kita terima. Mereka yang join kita jadi ahli, mereka kata suka dengan cara penyampaian yang mudah, senang diikuti dan difahami, dan yang lebih bagusnya tak kena bayar tiap-tiap bulan, mereka kata. Sebab apa, saya pun tahu, saya pun datang daripada bukan keluarga yang senang, saya pun tahu kekuatan kewangan masyarakat kita dalam keadaan COVID dan sebagainya ini. Jadi mungkin kewangan itu boleh disalurkan kepada perkara-perkara yang mungkin juga mustahak. Bukan bererti baca Al-Quran ini tak penting. Penting, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti inilah akan disoal Allah Subhanahu Wa Taala. Akan berikan kamu datang ke dunia 50-60 tahun sampai tak ada masa. Sibuk sangatkah kita ni dengan urusan dunia sampai tak ada masa nak belajar mengaji Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak, marilah bersama saya dengan kawan-kawan kita. Anda boleh berhubung dengan mereka. Kalau anda nak tanya mereka yang telah awal menjadi ahli bersama dengan kita. Banyakkan yang berikan komen-komen di bawah itu, kebanyakan mereka yang telah pun menjadi ahli. Anda boleh berhubung dengan mereka. Boleh bertanya mereka macam mana setelah join kita jadi ahli. Ada tak peningkatan dari segi kualiti bacaan Al-Quran mereka. Jadi, kalau ada di kalangan anda yang berhajat nak jadi ahli, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli, jangan bertangguh lagi, daftar sekarang dengan komen nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan reply komen anda. Kita akan beri satu link WhatsApp. Anda tekan link itu, nanti dia boleh bawa kepada WhatsApp hotline kita. Nanti bagi tahu dia nak jadi ahli cepat Quran, nanti dia akan bantu anda untuk melakukan pendaftaran. Ataupun sekiranya anda nak berhubung dengan kami terus, jangan malu, jangan segan. Boleh ambil pen dan kertas ataupun print screen sekarang nombornya 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi. Nombor talian hotline kita 0111-621-7797. Siapa nak mesej, boleh mesej sekarang. Bagi tahu nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun jika anda tak tahu nak print screen, tak ada pen dan kertas nak tulis, tinggalkan nombor telefon anda sekarang di ruangan komen. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen sekarang, tapi pastikan nombor itu betul, biar pihak kami yang menghubungi anda bagi membantu melakukan pendaftaran. Ataupun jika anda pernah buat pendaftaran atas talian, boleh langsung layari cepatquran.com seperti tertera di bawah ini, cepatquran.com, boleh buat pendaftaran di situ. Sekiranya ada sebarang persoalan, ada masalah, ada yang kurang jelas dan kurang faham, hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Saya ulangi 0111-621-7797. Ya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, di dalam antara kelebihan-kelebihan mereka yang mendaftar menjadi ahli ini, selain daripada mendapat buku, selain daripada mendapat rakaman buku, tuan-tuan dan puan-puan akan kami bawakan juga ke dalam satu grup Telegram kita. Dalam tu ada grup ahli-ahli kita, ada admin kita, ada pegawai khidmat ahli kita, ada saya juga di situ. Jika anda ada perkara-perkara ataupun kami akan update progres ataupun perjalanan pengajian kita daripada masa ke masa. Di dalam itu ada persoalan nak ditanyakan, ya. Dan banyak lagi lah keistimewaan-keistimewaan yang kita bawa selain daripada mengikuti live yang kita bawakan ini. Ya. Baik, sekiranya ada sebarang persoalan, boleh tulis di ruangan komen. Saya nak ambil satu ataupun dua soalan terakhir untuk menjawab soalan anda. Dan sebelum saya terlupa, mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, ini dengar bagi mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, kalau anda tak tahu nak buat online banking, rumah-rumah anda jauh daripada ATM dan sebagainya, anda boleh mendapatkan perkhidmatan cash on delivery yang kami sediakan, iaitu COD. Tapi terhad hanya untuk di Semenanjung Malaysia sahaja, ya. Apa yang perlu anda lakukan ialah ada daftar dahulu, bagikan nama, alamat, nombor telefon dan email untuk kami proses hantar buku. Tak perlu buat pembayaran lagi. Bila buku dah sampai ke tangan anda, baru anda lakukan pembayaran yuran keahlian dan serahkan yuran tersebut kepada orang yang kami amanahkan untuk menghantar buku itu ke rumah anda. Jadi kalau anda nak dapatkan perkhidmatan tersebut, hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Baik, silakan, ya. Jika ada soalan, silakan. Saya nak ambil satu atau dua soalan yang terakhir ini untuk bersama-sama kita cuba menjawabnya. Jika ada. Jika tidak,
saya rasa setakat itulah dahulu. InsyaAllah esok sama ada kita sambung bacaan ayatnya atau kita bawakan perkongsian hukum mim mati kepada anda. Anda nak yang mana? Nak yang mana? Kalau nak belajar hukum mim mati, boleh komen nak belajar mim mati ya. Baik. Ustaz, saya nak tanya macam mana nak kenal tanda yang baca 6 harakat. Baik, terima kasih. Puan Rusnani Rajab kata dia nak tanya macam mana tanda nak kenal yang baca 6 harakat. Baik, saya bagi secara ringkas lah ya. Tolong tulis apa yang saya bagi ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa tanda mat macam ombak itu. Ini ada kita nak menjawab soalan ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ingat nama hukum, tapi nak kenal tanda-tanda. Kalau jumpa ini nak baca 6 harakat. Baik. Pertama saya nak bagi tahu. Apabila ada tanda mat itu kosong saja di atas huruf. Contohnya macam alif, lam, mim. Itu 6 harakat. Yasin. Ada tanda macam ombak itu, macam misai itu. Tanda mat itu. Biar sahaja kosong di atas huruf. Dibaca 6 harakat. Pertama. Yang kedua, minta ada tolong tulis. Poin ni penting ni. Tapi sebelum saya cerita nombor 2, boleh tekan share tak? Boleh tekan share tak? Ini poin ni saya jarang kongsi. Tapi kebetulan ada yang bertanya, saya kongsikan. Jadi yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, kalau jumpa tanda mat itu, tanda macam ombak itu, datang selepasnya huruf yang ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Qul Allahu azina lakum. Contoh. Jadi ada tanda mat diikuti huruf yang bertanda sukun, tanda mati. Juga dibaca 6 harakat. Ataupun yang ketiga, ini ketiga, poin ketiga. Ada huruf yang tanda mat itu diikuti huruf yang bertanda sabdu. Tanda sabdu. Dan nama dia mat lazim kalimi musakhal. Contohnya waladdallin. Jadi itu juga dibaca 6 harakat. Jadi 3 situasi itu dibaca 6 harakat. Diharap saya menjawab soalan kepada yang bertanya. Baik, sekali lagi sebelum saya berakhir, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak mendapatkan 2 buah buku serta rakamannya, serta rakaman pengajian Al-Quran dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain, termasuklah konsultasi dengan kami seumur hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh join kita jadi ahli dengan komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun hubungi kami ke nombor 0116217797 ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen sekarang ataupun daftar terus di cepatquran.com. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya dalam ruangan yang ada kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita lagi dalam ruangan yang akan datang, dalam sesi pengajian yang akan datang. Sesungguhnya yang sempurna, yang baik, itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang silap, yang salah, yang kurang dan lemah daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf serta saya akhiri dengan hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi
kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.